Nota ringkas Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian B tahun 4, 5 dan 6. Kod kertas 011 SK 021 SJKC 031 SJKT. Masa yang diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit sahaja. Calon dinasihatkan agar tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab soalan. Pemahaman bahagian B subjektif. Calon dikehendaki baca petikan dan cari kata kunci soalan, kemudian cari maklumat yang terdapat dalam petikan. Seterusnya, calon dikehendaki menanda, menggaris isi yang terdapat dalam teks. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan. Calon juga dinasihatkan agar meneliti semula jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan. Perhatikan kata tugas yang terdapat dalam soalan. Kata tugas ialah jenis-jenis kata tanya yang membayangkan kerencaman atau kepelbagaian. Contoh kata tugas. Apakah memberikan maklumat yang khusus atau spesifik? Bagaimanakah memperihalkan, memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah atau kejadian? Bezakan, menyatakan kelainan, ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. Berapakah menyatakan kuantiti, jumlah, bilangan, kebiasaannya dalam bentuk nombor. Mengapakah memberi sebab atau alasan? Manakah menyatakan pilihan yang terdapat dalam petikan? Nyatakan memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut, huraian atau sokongan. Pilih, calon dikehendaki membuat pilihan yang terdapat pada jawapan. Siapakah mengenal pasti individu yang terdapat dalam konteks tertentu? Tuliskan, calon dikehendaki menulis maklumat berdasarkan respon yang diharapkan. Ulaskan memberi pandangan, pendapat, komen atau kritik. Semasa menjawab soalan pemahaman bahagian B ini, calon dikehendaki berhati-hati ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya. Jangan sesekali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, kata lawan, maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, calon perlu memberikan idea sendiri berdasarkan pada konteks yang dibaca. Mari kita lihat contoh soalan pemahaman bahagian B subjektif. Petikan ini disertakan sekali dengan gambar. Okey, gambar kat situ jelas. Okey, kita ada gambar dan pada yang sama ada petikan diberikan. Kita tengok kat sini, petikan ini berkisahkan tentang apa? Mari kita baca sama-sama. Okey, baru-baru ini Kelab Pecinta Alam Sekolah Kebangsaan Taman Pelangi telah mengadakan Minggu Alam Sekitar. Tujuan utama Minggu Alam Sekitar diadakan adalah untuk memupuk kesedaran tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Perasaan cinta kan alam sekitar ini perlu dipupuk sejak di sekolah rendah lagi agar perasaan ini terus tersemai hingga dewasa. Masalah pencemaran alam semakin serius. Pencemaran udara dan air memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Kawasan hutan yang ditebang menyebabkan hakisan tanah. Masalah hakisan tanah ini menyebabkan banjir lumpur berlaku. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang Minggu Alam Sekitar.
Antara aktiviti yang dijalankan ialah program gotong royong, membina taman sains, pameran alam sekitar dan ceramah alam sekitar. Guru besar memuji program yang dijalankan kerana dapat mewujudkan kesedaran tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Okey, berdasarkan pada petikan yang dia berikan itu, okey, seperti biasa, maka akan adalah soalan yang perlu dijawab. Kita tengok situ, jawab soalan. Maafkan situ ada typo. So, soalan-soalan berikut berdasarkan petikan. Ada 4 soalan yang kita kena jawab. Yang pertama, lebih kepada sambungkan. Sambungkan selalunya ni terus kepada soalan jawapan yang ada dalam petikan. Okey, kita bincangkan satu-satu soalan yang diberikan. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Perkataan serius dalam petikan membawa maksud apa? Serius bermaksud dia merujuk kepada sinonim ataupun perkataan sama maksud. Okay, pada sini kita carilah mana serius. Okay, dalam kotak tu serius. Okay, masalah pencemaran alam semakin serius. Apa perkataan sinonim serius? Okay, dekat sini perkataan serius dalam petikan membawa maksud teruk, sangat terus. Sangat teruk. Keadaan dia yang tak boleh dibendung, mengsingkan. Okay, apakah kedua? Apakah tujuan utama alam sekitar? Minggu alam sekitar diadakan. Okay, apakah adalah kata dan tujuan utama minggu alam sekitar? Maafkan saya kalau ada yang tak salah ejaan tadi. Okay, kata kuncinya kita dah nampak sama. Soalan dia sama, cara menjawabnya sama. Kita ada kata tanya, dia ada kata kunci. Okey, kita tengok pandangan pertama. Okey, tujuan utama Minggu Alam Sekitar diadakan adalah untuk memupuk kesedaran tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Jadi, soalan ini berbentuk soalan yang literal. Tanya dan cari jawapan. Jawapan memang dah ada dalam petikan pada perenggan pertama. Apakah tujuan utama Minggu Alam Sekitar diadakan? Tujuan utama Minggu Alam Sekitar diadakan adalah untuk memupuk kesedaran. Seperti tadilah. Okey, nombor 3. Apakah punca berlakunya banjir lumpur? Okey, kalau nak dengar tadi tu dekat sekarang ni tengah hujan lebat dekat luar tu. Okey. Punca berlaku banjir lumpur tu macam mana? Banjir lumpur tu selalunya air bercampur dengan tanah. Berwarna teh ais kan. Kan sedap macam bunyinya kan. Okey, tapi kita tengoklah apakah punca berlakunya banjir lumpur? Ada situ apakah adalah kata tanya, punca berlakunya. Jadi kita carilah pada petikan yang kita baca tadi pada perenggan mana bagaimana kita dapat kat situ, sebab kita baca kita kena tahu. Okey, masalah kita perenggan pertama, kedua, ketiga. Okey, kat situ kita boleh cari punca. Sinonim perkataan punca sama dengan sebab. Apa sebab kamu tak datang? Apa punca kamu tak datang? Kalau tak selalu datang kat sekolah kan, cikgu tanya kenapa tak datang? Kenapa? Mengapa? Apa sebab? Apa punca? Okey, kat situ ada kita boleh kena pasti menyebabkan. Ada 2 kata dasarnya adalah sebab dengan imbuhan Okey, kat situ masalah pencemaran alam sekitar semakin serius. Pencemaran udara dan air memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Kawasan hutan yang ditebang menyebabkan hakisan tanah. Masalah hakisan tanah ini menyebabkan banjir lumpur. Dekat situ sama ada yang mana paling tepat. Okey, paling tepat. Kawasan hutan yang ditebang menyebabkan hakisan tanah. Jadi macam mana kita nak jawab? Pilihan yang macam mana? Okey, jadi apa yang menyebabkan ini banjir lumpur? Maksudnya hakisan tanah itu punca berlakunya banjir lumpur ialah hakisan tanah akibat penebangan hutan. Okey, nombor 4. Apakah perasaan cintakan alam sekitar perlu dipupuk sejak kecil lagi? Dia tanya apakah, adakah? Dia tanya kamu. Jadi kamu hanya perlu cakap ya atau tidak. Dia mengapa, dia bagi tahu. Okey, dia ditanya mengapa. Kalau ya, kenapa? Tidak, kenapa. Jadi kamu perlu bagi tahu ya atau tidak dekat sini. Ya, tidak. Dekat sini jawapan yang paling tepat ialah ya. Jadi hanya bila kamu cakap ya tu, jawapan dia dah dapat 1 dah. Jadi kalau dapat 1 ya tu dah kira adalah markah di situ, tetapi ini tak banyak.
Okay, dan kamu kena beritahu kenapa kamu jawapan kamu ya. Kat sini perasaan cinta alam kamu ulang semula selepas kata tanya tadi. Perasaan cinta alam sekitar, cintakan alam sekitar perlu dipupuk sejak kecil. Lagi, ini kerana kanak-kanak perlu mengetahui tentang kepentingan alam sekitar. Ya, pupuk. Kalau kamu tak tahu, ibu kamu tak ajar kenapa buang sampah. Apa nak tanya kenapa kita perlu buang sampah? Dia tanya diri kamu, kenapa kita perlu buang sampah ataupun dalam sekarang ni PKP, kenapa kita perlu cuci tangan, zikir cuci tangan. Jadi kat situ perlulah tahu pupuk rasa cinta dalam hati, cinta pada diri sendiri, cinta pada alam sekitar. Jadi kesedaran itu perlu mula dari kecil. Ya, murid sekalian. Okey, jadi itu saja selesailah kita pembelajaran kita pada hari ini. Minta maaf kekurangan cikgu masih belajar lagi. Terima kasih banyak-banyak daripada saya, Cikgu Nur Fatina binti Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditekan subscribe dan ditekan loncengnya. Tekan subscribe tekan loceng. Ting ting. Okey, bye.